اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 4, baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat kudrah. Ta'alluq dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin. Mengada meniada ni atas muafakat iradahnya, iradah Allah pada azal. Artinya tiada mengada oleh Allah yang bersifat dengan kudrah akan satu mungkin, melainkan atas sifat, atas perkara yang ditentu akan dia akan satu mungkin oleh iradahnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, yang oleh iradahnya, iradah Allah yang oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Yang ta'alluq ia kudrah dengan mengada tiap-tiap mungkin dan mengada akan dia akan tiap-tiap mungkin. Ni ta'alluq fungsi bagi sifat kudrah. Fungsi sifat kudrah mengada meniadakan. Yang mana sifat ma'ani yang 7, mula daripada kudrah, iradah sampai ke kalam, 7 sifat kesemuanya ada ta'alluq, ada fungsi, melainkan sifat hayah. Sifat hayah tiada ta'alluq, tiada fungsi. Bukan kata Allah yang bersifat dengan hayah menghidupkan itu adalah ta'alluq fungsi sifat kudrah. Jadi tolak sifat hayah, 6 sifat yang ada ta'alluq, yang ada fungsi. Ta'alluq sifat kudrah mengada meniada. Ta'alluq sifat iradah menentu, menetap, memutuskan. Ta'alluq sifat ilmu mengetahui. Ta'alluq sifat sama' mendengar. Ta'alluq bagi sifat basar adalah melihat. Ta'alluq bagi sifat kalam adalah berkata-kata. Ini ta'alluq fungsilah. Ta'alluq ni pembicaraan bab ta'alluq ni di antara ilmu yang fardu kifayah lah. Di antara pecahan-pecahan itulah. Adapun memahami Allah mengada meniada tu fardu ain. Sebab ta'alluq ni dia ada pecahan dia pula. Ada ta'alluq suduhi, ada ta'alluq tanjizi. Tanjizi pula ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Tu pecahan-pecahan tu fardu kifayah. Adapun sekadar ta'alluq sifat kudrah mengada meniada, tu rukun iman yang ke-6 tu. Ta'alluq sifat iradah menentu, menetap, memutuskan, itu rukun iman yang ke-6 tu. Tu asas kita. Pecahan dia, pecahan. Contohnya ta'alluq sifat kudrah. Sifat kudrah Allah qadim. Allah qadim. Zat Allah qadim. Sifat kudrah Allah qadim. Allah yang bersifat kudrah mengadakan, meniadakan.
Mengada meniada dia panggil fungsi dia, ta'alluq dia. Sifat kudrat Allah qadim. Mengada meniada adalah ta'alluq yang baharu. Sebab mengada meniada ni dia tak join dengan qadim. Sebab qadim ni bukan perkara yang diadakan. Ada tak? Allah mengadakan akan satu makhluk, Allah mengadakan sedia kala. Ada? Mengada tak boleh jumpa dengan sedia kala. Sebab sedia kala ni perkara yang bukan diadakan. Jadi mengada ni akan perkara yang asalnya tiada. Jadi mengada ni akan timbul kemudian. Maka mengada dengan qadim tak akan jumpa. Jadi apabila mengada qadim tak akan jumpa, jadi mengada ni dipanggil mengada ni baharu. Dipanggil tanjizi hadis. Tanjizi ni kalau asal makna bahasa Arab, bahasa Melayu dipanggil meluluskan. Itu asal makna dia lah. Tapi kalau kudrat, tanjizinya nama mengada. Meluluskan ni mengada lah. Kalau iradat, tanjizinya kita terjemah dengan menentu. Tapi dah terjemah lah, itu tanjizi je lah. Kalau sebut kata ni tanjizi qadim bagi iradat, tanjizi itu makna menentu pada sedia kala lah. Itu tanjizi. Sebab di tanjizi ni ada qadim, ada baharu. Macam kudrat, tanjizinya, ta'alluq tanjizi adalah hadis. Mengadakan ni sekarang lah Tuhan buat ni sekarang ni. Wa kulla yaumin huwa fi sya'n ni. Sekarang ni. Setiap masa Allah Ta'ala ada pekerjaan. Ni. Ini tanjizi hadis. Hak Tuhan buat sekarang ni panggil fungsi ta'alluq qudrah tanjizi hadis. Hak Tuhan buat sekarang ni buat dengan lupa gitu. Buat dengan rambang-rambang gitu. Tuhan buat, Tuhan letak dulu. Tuhan letak, Tuhan mutuh. Tuhan letak, Tuhan mutuh ni bila? Sedia kala. Jadi iradat menentukan, menetapkan, sedia kala menetapkan. Maka tanjizi qadim bagi iradat. Iradat tak ada tanjizi hadis. Tak ada kata iradat menentukan baharu. Ada ketentuan, ada penetapan, tambahan, kemudian mustahil. Sebab kita akan cerita bab ketentuan iradah, dia muafakat pula dengan ilmu. Tadi kelas pagi tadi saya ada sebut muafakat. Habis kelas, ustaz muafakat. Saya mula tak faham kok, orang sebelah royak dia kata muafakat ni apa makna. Jadi saya tak terjemah lah muafakat ni. Tak salah. Dia tertinggal nak terjemah. Kudrat mengadakan muafakat dengan iradah. Iradah menentukan, menetapkan, muafakat dengan ilmu. Muafakat ni apa panggil apa? Selari ya tau. Selari. Join. Selari. Jadi hak Tuhan buat ni selari sebagaimana yang Tuhan tentukan pada azal. Tu muafakat. Kena tak selari ya? Kemudian hak Tuhan tentukan pada azal ni selari dengan apa yang Tuhan tahu. Tu muafakat dengan ilmu pula. Jadi apabila ketentuan Allah muafakat selari dengan ilmu sifat ilmu Allah qadim. Mengetahui ta'alluq sifat ilmu, mengetahui pun qadim. Tanjizi qadim. Ilmu hanya ada satu ta'alluq, tanjizi qadim. Mana pun tanjizi qadim, mengetahui sedia kala. Sifat ilmu tu qadim. Ta'alluq sifat ilmu mengetahui pun qadim. Kalau mengetahui timbul baharu, satu-satu perkara Allah mengetahui itu timbulnya baharu. Sifat ilmu Allah qadim, tapi mengetahuinya baharu. Sebelum mengetahui Allah jahil, jadinya itu mustahil. Macam kita kan hak kita mengetahui tu hak lama. Hak lama pun baharu jugalah. Tapi kita kata hak tu kita tahu lama dah. Tapi tahu lama macam mana pun asal tak tahu belaka. Lepas tu tambah. Tahu baru, tahu tambahan. Pengetahuan kita kau tambah. Mana kita ada tahu kemudian tu. Sebelum tu jahil. Jadi kalau Allah mengetahui ni kemudian baru, jadi sebelum tu
Itu mustahil, jahil Tuhan. Jadi Allah mengetahui sedia kala akan sekalian perkara. Jadi apabila Allah mengetahui akan sekalian perkara ni, Tuhan mengetahui sedia kala. Sifat ilmu Tuhan satu je. Tapi pengetahuan Tuhan tidak ada penghujung. Diri maklumat Tuhan tahu tak ada penghujung. Tak ni tak tergambar. Lepas tu kita nak, bukan kata zat Tuhan, sifat Tuhan, ta'aluk sifat Tuhan pun tak tercapai di akal. Kita mengetahui ni ada sakatan, ada hak dia. Alih setakat ni je lah. Tu pun bukan tahu, pun panggil tahu lah. Kalau ada makhluk yang jahil ni, mana kot depan tak tahu dah, ada hak. Cerdik mana orang tu pun ada hak pengetahuan. Tapi pengetahuan Allah tidak ada penghujung. Contoh, Allah mengetahui perkara yang wajib. Di antaranya mengetahui sifat Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah, duk cerita sok mudah, tidak ada penghujung bilangannya. Tak ada penghujung. Jadi Allah mengetahui tiap-tiap satu bagi sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Tahu setakat mana? Bilangan sifat kesempurnaan tidak ada penghujung. Tuhan tahu pun dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ada. Contohnya dalam kitab Jawab Misal, contohnya Tuhan tahu apa yang akan berlaku dalam syurga. Kitab Jawab Misal, napah ahli syurga. Kan ahli syurga ni menapah semua kan? Ahli syurga tak ada mati-mati dah. Jadi apa yang berlaku di syurga, dia buat contoh napah. Jadi napah ahli syurga ni ada penghujung ke dah? Khalidina fiha, kekal dalam syurga selama-lamanya. Berarti berlakunya nafah ahli syurga ni tidak ada penghujung. Tuhan tahu tak yang akan berlaku di syurga tu? Tahu. Nafah ahli syurga Tuhan tahu ke tak? Tahu. Tapi nak tahu kok mana nafah ahli syurga ni tak ada kesudahan. Tuhan tahu dengan pengetahuan yang tak ada kesudahan. Dia gitu. Sebab kalau Tuhan tahu nafak di syurga setakat sebilion tahun dalam syurga, dalam syurga bukan sebilion tahun, tak ada penghujung. Dah kot depan, lepas dari sebilion tahun. Jadi jahil Tuhan. Tahu tak? Tuhan mengetahui segala-gala. Tapi masalahnya segala-gala tu tak ada penghujung berlakunya. Ada? Kalau segala-gala tak ada penghujung berlakunya, Tuhan mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tapi sifat ilmu Allah satu, keesaan pada sifat. Tapi maklumat tu, pengetahuan tu, yang terasa dia bertakluk sifat ilmu tu, tak ada penghujung. Jadi ilmu Allah mengetahui segala-gala tidak ada penghujung. Jadi iradat menentu muafakat dengan ilmu. Bila muafakat dengan ilmu, ilmu mengetahui sedia kala, iradat pun menentu sedia kala. Tanjizi qadim bagi iradat, menentu sedia kala. Tuhan menetap sedia kala. Sebab apa? Sebab penentuan Tuhan, penetapan Tuhan, dia kena selari dengan ilmu. Dan ilmu Tuhan mengetahui sedia kala, maka iradat Tuhan menentu, menetap, memutus pun sedia kala. Yang kita panggil ketentuan azali. Hak rukun iman yang ke-6, qadar. Qadar apa dia? Ketentuan azali. Ketentuan azali ni takluk sifat mana ni? Takluk tanjizi qadim bagi iradah. Nama dia tu. Waktu baru detail boleh. Ketentuan azali. Sifat kudrat Allah qadim. Menentu sedia kala juga. Menentu tu ta'aluk. Ta'aluk tanjizi qadim. Kenapa? Menentu sedia kala. Kemudian sampai masa kudrat mengadakan. Mengada ni barulah tanjizi hadis yang kita panggil qada, rukun iman yang ke-6 atas jalanan Imam Maturidi. Ketentuan iradah qadar, perbuatan kudrah Allah qada, jalanan Imam Maturidi. Jalanan Imam Asy'ari sebalik. Ketentuan iradah pada azal qada, perbuatan Allah yang bersifat kudrah qadar. Itu je tukarnya. Tapi kita ambil jalanan Imam Maturidi, qadar, ketentuan iradat pada azal, ta'aluk tanjizi qadim. Sampai masa Allah yang bersifat kudrat mengadakan, meniadakan, itu qada, ta'aluk tanjizi hadis bagi kudrah. Sekarang sifat kudrah Allah qadim.
mengada meniada baharu. Sifat qadim, sifat kudrat. Tapi mengada meniada kemudian. Dah sebelum tu sifat kudrah Allah boleh tak mengada? Mengada boleh sedia kala lah, boleh. Dah sifat kudratnya qadim, jadi boleh mengada pun qadim jugalah. Cuma mengada sungguhnya baharu. Ke sifat kudrat Allah qadim, tapi sedia kalanya ada je nama sifat kudrat qadim, tapi tak mampu buat apa-apa. Tak. Boleh mengada sedia kala. Tapi mengada sungguh, mengikut ketentuan iradat lah. Iradat menentukan sekarang kan. Ada, tiada. Kudrat buat sekarang lah. Mengada meniada. Tapi kudrat yang qadim bila kau boleh mengada meniada tu? Macam kita contohnya. Kita dilahirkan tahun 70. Contoh. Kudrat, iradat menentukan kita lahir 70. Maka kudrat melahirkan kita tahun 70 lah. Kudrat mengadakan kita. Tapi kudrat, sifat kudrat Allah yang qadim tu, bila sebenarnya boleh nak buat kita ni? Boleh buat sedia kala. Ke Tuhan tak boleh buat lagi sedia kala? Kena buat seorang. Banyak seketok tak dang ke mana? Betul lah kita diadakan tahun 70. Kita dilahirkan tahun 70. Tuan-tuan di hadis tu mengadakan hak dipanggil qada sifat kudrah. Tapi bila kau sifat kudrah Allah boleh mengadakan kita, boleh mengadakan kita sedia kala, dan boleh mengadakan segala-gala hak Tuhan buat sekarang ni pun boleh mengadakan sedia kala. Dan sifat kudrah Allah qadim kan, boleh mengada pun qadim jugalah. Takkanlah asalnya kudrat je qadim, nak buat gapo pun tak boleh gitu. Mana pegangan kita, pemahaman kita? Allah qadim, sifat kudrat Allah qadim. Yang Allah buat sekarang ni Tuhan buat sekarang ni. Wa kullu yawmin huwa fi sya'n, sepanjang masa Tuhan buat. Tapi sifat kudrah Allah ni sedia kala dah di Tuhan. Bila kau sifat kudrah Allah boleh mengadakan, termasuk hak buat sungguhnya sekarang. Tapi boleh mengada? Boleh mengada sedia kala. Bukan nak kata kudrah Tuhan ada qadim, tapi ada kudrah saja je, tapi lemah. Tak ada. Mestilah boleh mengada tu sedia kala. Tapi mengadakan sungguh baharu. Boleh mengada tu dia panggil suluhi. Keluar nama istilah ilmu suluhi qadim. Tapi tanjizi mengada sungguhnya baharu sekarang. Tapi boleh mengada. Boleh tu sedia kala lah bolehnya. Keluar suluhi qadim. Tapi bunyi nama ilmu ni kita bunyi macam payah sikit. Tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim. Kita biasa je. Itu istilah ilmu. Walaupun kita tak erti perkataan tu, tapi pegangan kita tetap dah. Kan kita berpegang hak berlaku sekarang ni Allah buat ni. Ni tanjizi hadis bagi kudrah. Tapi Tuhan buat sekarang ni Tuhan letak azal. Tuhan mutu azal nu iradah. Itu tanjizi qadim bagi iradah. Tuhan buat sekarang dengan sifat kudrat Allah qadim. Dan sifat kudrat Allah qadim boleh buat tu qadim jugalah. Tapi tak buat lahnya. Boleh buat qadim. Boleh buat tu dia panggil suluhi qadim. Takkan kita berpegang sifat kudrat Allah qadim, Tuhan buat sekarang. Sebab apa? Sebab qadim asal tu kudrat aja ada. Tapi nak buat gapo-gapo lemah. Tak boleh nak buat. Mustahil kita faham gitu. Mesti kita berpegang sifat kudrah Allah yang qadim, boleh berfungsi tu, boleh mengada, qadim jugalah muka sifat tu qadim. Tapi ada tak mengada sedia kala? Mengada sedia kala tak ada lagi. Tapi boleh mengada tu sedia kala. Mengada sekarang sungguh barulah kemudian. Ni sekarang ni mengada sungguh. Tanjizi hadis. Hak boleh mengada sedia kala, suluhi qadim. Ni istilah ilmu. Jangan nak tanya dalil lah. Sebab apa? Istilah ilmu ni ulama yang buat. Panggilan ilmu macam saya bila sebut semua tu lah. Panggilan ilmu tajwid mak ke, hukum no mati ke, hukum mi mati ke, atau bi hukum no mati, izhar lah, ikhfa lah, idgham lah, iqlab lah. Cuma lagi hadis. Hadis mana ayat izhar? Hadis mana ayat ikhfa? Itu istilah ilmu ulama yang buat.
Tak sudut tanya hadis lah bu nama tu. Tapi ulama menetapkan hak ni izhar kena baca pesen ni, hak ni ikhfa kena baca pesen ni, ini idgham kena baca pesen ni. Pesen hak baca ni hak ambil daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama bacaan pesen tu pada masa Nabi tak ada lagi namanya. Nabi baca seumpama tu, Nabi musyafahah dengan Jibril alaihissalam, baca seumpama tu. Sahabat musyafahah dengan Nabi, baca seumpama. Sahabat pun baca dengan seumpama tu, dengan zauk dia. Dengan zauk dia. Kita pun sama juga kadang-kadang. Kita baca Quran ni, kadang-kadang macam mak-mak tu ada juga nama hak kita pun tak ingat dah. Tapi siapa tepat baca, kita boleh baca betul dengan hukum. Memang zauk dah, perasaan kita dah gitu. Tapi sebelum zauk tu, kita kena kemah dulu hukum. Oh ni baca gini, oh ni baca gini, oh ni baca gini. Siapa tanya kemah? Tak kira hukum hak mak ke, nun mati ke, mi mati ke, kita jadi buat. Kadang-kadang orang tanya kita, dah nun mati jumpa huruf begiang, nama gapo? Kadang-kadang kita kena mikir nama gapo. Nak buat ikhfa ke, izhar ke. Tapi bacanya betul. Itu dengan zauk dah tu. Tapi nama panggilan tu kadang-kadang kita lupa. Bukan lupa, mikir balik ingat. Tapi masa baca, ni izhar, ni ikhfa dah. Tu tengok tu tahun lalu dah baca bahasa mana. Jadi keluar nama tu ulama yang bubuh. Tapi bacaan tu tak boleh reka, bacaan musyafahah daripada seorang guru sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lari bacaan. Tapi cuma ulama pun nama kemudian. Ni samalah. Ini semua istilah ilmu belaka ni. Suruhi qadim, tanzih qadim, tanzih hadis apa semua. Tapi walaupun kadang-kadang kita panggilan nama tu kita dah erti tapi pegangan kita tetap dah. Dah. Kudrah Allah qadim. Boleh mengada qadim jugalah. Boleh je. Dia biasa gini tu buat misal. Tu buat misal lah. Nak beza suluhi dengan tanzizi ni. Macam dia kata orang puang. Orang puang ni dia tak ada tok lelaki. Dah. Boleh kahwin belaka. Lelaki mana-mana pun dia tak ada syarat. Janji lelaki tu ajnabi je. Dah, dia boleh kahwin belaka. Lelaki mana pun. Kita orang lelaki tak boleh. Perempuan ajnabi pun bukan semua kita boleh kahwin. Bini orang mana boleh kahwin. Ada pun orang puang ni dia boleh kahwin belaka. Mana-mana orang lelaki asal ajnabi bukan mahram boleh kahwin belaka. Tu lelaki orang pun dia boleh kahwin. Boleh belaka. Jadi tak ada lelaki ni kan. Boleh belaka. Suruhi dia panggil. Siapa masa kahwin lah seorang je bolehnya. Tu tanjizi. Hak kahwin sungguhnya seorang. Sebelum kahwin boleh belaka. Suruhi. Macam sifat kudrah Allah. Boleh belaka. Mengada meniada boleh. Tapi mengada meniada mengikut iradah menentu lah. Iradah menentu mengada. Maka kudrat buatnya mengada. Meniada tidaklah sebab iradah menentukan meniada. Tapi mengada. Jadi meniadanya tidak. Tapi Tuhan boleh tak belaka? Boleh belaka. Tuhan boleh belaka nak buat gapa-gapa pun. Tapi buat sungguh mengikut iradat lah. Iradat menentu gitulah kudrat buatnya. Tapi boleh buat belaka. Kuasa kan? Kudrat kuasa. Boleh buat belaka. Tapi buat sungguh mengikut ketentuan iradat. Cuma tu gua misal dia orang puang hok dia panggil bujang. Biasa dengar gitu sebut bujang. Bahasa dulu, bahasa kampung tu lah kita bujang ni janda kan. Dia bujang ni bukan janda, tak ada tu lelaki dia panggil bujang lah. Jadi tahu puang bujang ni nak kahwin dengan siapa-siapa boleh belaka. Hak tanjizi sungguhnya seorang je. Sama masa kahwin lah seorang tu je. Tapi hak bolehnya boleh belaka. Bolehnya lama dah bolehnya. Tapi kahwin sungguhnya tanjizi kemudian lah sebab tak ada orang minta sebelum tu. Tapi boleh lama dah. Ni berkahwin sungguh kemudian. Boleh mengada, boleh meniada, kudrah yang qadim, boleh pun qadim jugalah. Tapi mengada sungguh sekarang. Sekarang ni Tuhan buat kita sekarang ni. Tuhan buat kita duduk tak gerak. Tapi hak boleh Tuhan buat, boleh buat belaka kita saat ni. Buat kita duduk boleh, buat kita bangun boleh, buat kita gerak boleh.
Tapi boleh je dah iradat menentukan pada azal, saat ni kita akan duduk sini. Maka kudrat pun buat duduk ialah sininya. Buat sebagaimana hak iradat tentukan. Tapi nisbah Tuhan boleh buat, saat sekarang ni Tuhan boleh buat kita macam-macam. Tuhan boleh buat. Ya. Sekarang ni Tuhan buat kita duduk. Saat Tuhan buat kita duduk, Tuhan tak boleh buat kita berdiri. Boleh. Tuhan tak boleh buat kita berjalan. Boleh. Tapi Tuhan buat ke tak? Tak. Boleh tu boleh lah. Sebab Tuhan kuasa. Tapi kalau Tuhan buat sungguh, iradat menentukan daripada azal. Iradat menentu, saat ni kita duduk sini. Maka Tuhan buat pun duduk sini. Hak tu hak tanjizi. Hak tanjizi mengada meniada ni muafakat dengan hak iradat tentukan. Hak ni sebuah kudrat boleh segala-galanya. Dan boleh bila ni? Pada azal lagi boleh segala-galanya. Tu suluhi qadim dia panggil. Kerana nama je baru dengar, tapi isi pegangan tu memang kita pegang kudrat Tuhan boleh mengadakan sedia kala. Kudrat Tuhan boleh buat belaka gapa-gapa kan. Tapi hak buat sungguhnya muafakat dengan iradat. Kalau kudrah buat tidak jueng dengan, tidak selari dengan hak iradat tentukan rasak sifat Tuhan. Hak bak Tuhan boleh mengada belaka. Macam kita lah, buat kerja. Buat pasal mana boleh belaka. Hak bolehnya. Tapi nak buat jadi betul ke dengan buat ikut sebagaimana yang digariskan lah. Garis gitu buat lah gitu. Tapi dengan kita pula macam-macam. Hak boleh tu boleh lah. Hak buat betul benar, kena ikut hak yang digariskan. Kalau kita buat tak ikut garis tu kau, maka kita nak panggil apa? Lupa, lala, ikut dang. Rubuh kita gitu. Betul lah kita gagah sungguh. Tapi gagah tak gagah pun buat sebagai digariskan. Barulah orang panggil orang ni orang yang betul. Jadi kalaulah Tuhan mengada meniada tidak mengikut sebagai ditentukan oleh iradah, rosak sifat Tuhan. Hak masalah kudrah Tuhan boleh buat gapa-gapa tu boleh belaka. Sebab Tuhan kuasa. Tapi buat sungguhnya mestilah mengikut sebagaimana selari dengan ketentuan iradah. Selari sebagaimana yang digariskan oleh iradah pada azal. Saya dengar baru ni. Dia kata yang digariskan oleh iradah pada azal. Jadi tak tu? Yang digariskan oleh iradah pada azal. Kena ikut garis Tak ikut garis pun orang lah sifat Tuhan. Tapi nisbah kekuasaan Tuhan, sedut ceritalah. Kekuasaan Tuhan meliputi perkara yang harus Tuhan kuasa belaka, tapi mengadakan sungguh mengikut sebagaimana yang iradah tentukan. Itu ta'alluq kudrah, ta'alluq tanjizi hadis. Iradah tanjizi qadim, ilmu tanjizi qadim. Kalau kita kata nak nampak sikit, basar, sifat basar kita ada sebut dah sebelum ni. Sifat basar dia ada tanjizi qadim, dia ada tanjizi hadis. Melihat ada melihat sedia kala. Mana Allah melihat zat Allah, melihat sedia kala, tanzih qadim. Allah melihat kita ni, zat kita. Allah melihat juga, tanzih hadis. Sebab kitanya baru ada, Tuhan melihat pun baru. Tapi Tuhan melihat Tuhan qadim, tanzih qadim. Tuhan melihat kita baru, tanzih hadis. Tuhan melihat kita baru. Tapi sifat basar Tuhan, bila kau boleh melihat kita? Kalau bak boleh, dah basar tu qadim, boleh melihat pun qadim lah. Tu baik suluhi qadim. Tu baik suluhi qadim. Sebab tu ta'alluq samak basar dia 3. Suluhi qadim, tanzih qadim, tanzih hadis. Dia ada 3-3. Sifat lain tak ada 3-3. Sifat kalam ada 3-3 juga. Tapi yang mudah kita nak hurainya, ta'alluq suluhi qadim, tanzih qadim, tanzih hadis adalah dihurai yang sifat basar. Sifat basar Allah qadim. Ta'alluq sifat basar melihat. Melihat akan zat Allah, melihat yang qadim lah. Sebab zat Allah adanya qadim. Jadi basar melihat zat Allah, melihat yang qadim. Dia panggil tanzih qadim. Tapi kalau melihat kita baharu. Sebab kita diadakan baharu. Jadi melihat kita baharu, tanzih hadis. Ialah melihat kita baharu. Bila kau Allah, basar Allah boleh melihat kita. Boleh melihat tu sedia kala lah. Tapi melihatnya belum. Sebab kita belum ada. Ada kita barulah basar melihat kita. Itu tanzih qadim. Tapi boleh melihat. Boleh melihat akan kita ni sedia kala. Keluar suluhi qadim bagi sifat basar.
Istilah ilmunya bahasa Arab. Kalau istilah ilmu bahasa orang putih mungkin kita cari sikit. Mudah sikit dah. Kita orang sekolah orang putih ni. Kita sekolah Arab dulu. Sekolah Arab dah. Ke sekolah orang putih. Sekolah grammar. Grammar dah sekolah putih. Oh, bunyi Arab dia kata payah dia tu dia bunyi istilah. Apa istilah ilmu pun sama kalau kata istilah ilmu dunia ni. Bahasa putih lah ke? Istilah ilmu bahasa putih kan? Sains matematik bahasa putih. Oleh kerana istilah ilmu bahasa putih, nak ajar sains matematik kena ajar cakap orang putih. Kau pening orang. Dah? Ni, istilah ilmu agama bahasa Arab. Dah. Kita pun kena ngajar kita Arab, lepas tu tukang ngajar kena cakap Arab. Baru jadi. Jadi apa? Sama-sama ngigal. Dah. Istilah ilmu bahasa Arab. Sumber agama ni bahasa Arab. Quran hadis bahasa Arab. Jadi nak faham Quran hadis kena ajar kita Arab. Cakap pula kena cakap bahasa Arab. Sebab tu orang tukang dengar. Orang tukang ngajar pun roh. Betul lah. Sains matematik bahasa orang putih asalnya. Istilah ilmu pula bahasa orang putih. Lepas tu nak ajar kena cakap orang putih. Tukang ngajar pun tak ikan khusus dia je. Kalau tukang ngajar cikgu tu pening kawan tu. Kalau tukang mengaji ni pula orang bandar dah apa lah kapung. Oh lopong lah. Ajar sains matematik kok bahasa Melayu pun kan. Lulu tak lulu. Ni ajar kok bahasa orang putih pula. Sama lah kita. Ajar kok bahasa Melayu pun agama ni reti tak reti. Kalau kena ajar kok cakap orang putih. Cakap Arab. Mari orang Arab ngajar. Kena terjemah. Orang Arab mari tu kan. Dia tazkirah setengah jam. Tapi masanya jadi sejam. Dah tazkirah setengah jam. Tukang terjemah pula setengah jam. Jadi kira-kiranya setengah jam je lah tazkirah dia walaupun masa sejam. Kalau nak panggil orang Arab tazkirah, pakai dengar Arab sudahlah. Anggap dah lah. Ya lah tu. Ya. Kadang-kadang Syekh Arab ni pula dia cakap panjang baru dia berhenti. So kawan tu terjemah tak dang kawan tu panjang. Dia pun terjemah habis. Dia pun balik. Aku cakap sana panjang. Yang terjemah pendek apa? Dah panjang sangat. Tak dang kau kawan tu. Ada kau balas tu. Setengah tu dia pandai. Dia cakap sikit dia berhenti. Jadi orang terjemah ni mudah lah. Sebab sikit je. Cakap sikit, berhenti. Mudah orang terjemah. Ni ada. Kata panjangnya bila nak berhenti ni. Orang tukang nak terjemah pun. Lama-lama. Jadi orang tukang ceramah ni, apabila terjemah tu pendek, dia paling tengok. Wah, ni pendek ni. Cakap panjang. Istilah ilmu gitulah. Bahasa-bahasa Arab. Suluhi qadim, tanzih qadim, tanzih hadis. Itu belum cerita hak qabdah lagi tu. Itu secara fardu kifayah lah. Secara fardu kifayah. Tapi asasnya mengada kudrah, menentu iradah. Itu rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 dulu. Mengada kudrah, menentu, menetap, memutus iradah. Menentu, menetap, memutus iradah. Itu qadar, ta'alluq, tanzih qadim bagi iradah. Mengada, meniada, menjadikan. Itu kudrah, ta'alluq, tanzih hadis bagi kudrah. Dia panggil qada. Qadar, iradah. Qada, kudrah. Dia biasanya kita akan sebut ketentuan dululah. Sebab ketentuan tu pelan. Qada ni buat pelaksanaan. Tu nombor 2. Jadi qadar dan qada. Tapi susunan kaedah sifat 20 dimulakan dengan kudrah. Sebab kudrah ni lah hak nyata di kita. Sebab kudrah ni ta'alluq dia taksir. Taksir ni mengada meniada. Dia bekas. Jadi hak zahir depan kita adalah ta'alluq kudrah. Tuan buat sekarang. Bergerak kita, diam kita, hidup kita, nampak, dengar ni sekarang ni Tuhan buat. Setiap saat ni wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Semasa masa Tuhan ada pekerjaan. Ni Tuhan buat. Hak ni zahir depan mata kita. Jadi sebab tu mulakan dengan kudrah. Hak berlaku depan mata kita ni semuanya datang daripada
perbuatan kudrah Allah mengada meniada. Mengada meniada ni jangan singkatkan dengan buat manusia, mematikan manusia. Bukan. Semua perkara ni lah. Mengadakan kita gerak, mengadakan kita diam, mengadakan kita hidup, mengadakan kita nampak ni, mata nampak. Tuhan yang mengadakan nampak. Sebab masa gelap kita tutup kelopak mata, Tuhan meniadakan nampak, jadi gelap balik kita. Jadi cerah, Tuhan yang mengadakan. Jadi gelap, Tuhan yang meniadakan cerah tadi. Bukan makhluk yang buat. Semuanya Tuhan yang mengada meniada. Hak berlaku ni semua perbuatan Tuhan. Hak ni hak nyata depan mata kita. Jadi dimulakan dengan kudrah sebab ni hak berlaku depan mata kita. Tuhan buat setiap saat di kita ni. Tuhan buat dengan lupa ke, Tuhan buat dengan bahan rambang ke, Tuhan buat muafakat selari dengan apa yang Tuhan tentukan pada azal dengan iradah. Disusuli dengan sifat yang ke-8 di bawah tu, iradah. Iradah di bawah tu pula, iradah menentu, menetap, muafakat dengan ilmu, selari dengan ilmu. Barulah disusuli dengan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kita nak kemah rukun iman yang keenam, kita kena kemah di pemahaman kudrah, iradah dan ilmu. 3 ni kena kemah. Kalau tak kemah 3 ni, punah ranah pegangan kita, tak akan faham. Terutama sekali iradah dengan ilmu. Apa yang iradah tentukan selari dengan ilmu. Bila ilmu mengetahui sedia kala, iradah menentukan sedia kala. Bila ketentuan iradah Allah muafakat dengan ilmu, maka mustahil berubah sama sekali. Sebab kalau berubah, di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena mati situ. Bila ilmu mengetahui sedia kala, iradah pun menentukan sedia kala. Bila iradah telah menentukan segala-gala pada sedia kala, maka tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang tergantung. Tak ada lah. Tergantung tidak ada. Kalau ketentuan ada yang tergantung, maknanya belum ada keputusan, belum ada ketentuan, tergantung. Macam kita pun sama. Ada perkara yang kita rancang netak putus. Ada perkara yang kita rancang dua pelang, dua jalan. Kau ni ke kau ni? Tengok kau depan. Sebab apa? Sebab ilmu kita terhad. Hak kita rancang putus tu pun sampai masa kadang-kadang kita kena beki pula, kena ubah perancangan. Sebab apa? Problem kita ilmu. Hak rancang kita, kehendak kita ni bab lain. Kita kehendak sangat gapa-gapa. Tapi kenapa kehendak kita terpaksa diubah-ubah? Sebab ilmu masalah. Ilmu kita tu masalah. Kita jahil. Ilmu kita terhad hanya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala sahaja. Tapi ilmu Allah, ilmu yang meliputi. Jadi ilmu Allah ni, ilmu yang meliputi ketentuan Allah selaras dengan ilmu, pastilah tidak ada yang tergantung. Pastilah mustahil berubah sama sekali. Sebab apa? Sebab kena mati di ilmu. Hak kata tergantung, itu catatan malaikah di Luh Mahfuz atau pembicaraan lain. Yang kita bicara ni hak di Tuhan, di iradat, di ilmu Tuhan, yang hanya Tuhan yang tahu. Adapun yang tercatat, yang tersurat di Luh Mahfuz, yang tukang catatnya malaikat yang baharu, yang tukang tulis suratnya malaikat yang baharu, itu cerita ketentuan yang baharu. Kita duk cerita ni hak qadim, hak azali. Tapi malaikat catat pun bukan catat sendiri, yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah perintah. Tapi Allah Ta'ala suruh ni, ada yang Allah suruh malaikat catat dalam keadaan mubram, putus satu jalan. Itu selari dengan ilmu Tuhan lah. Kemudian ada yang telah perintah malaikat tulis, catat di Lauh Mahfuz dalam keadaan dua jalan, dua pelang lah, pelang A, pelang B gitulah. Sampai masa berlaku sungguhnya mana-mana, selari dengan hak azaliyah. Jadi hanya ada dua pelang, dua jalan tu di catatan malaikat je lah. Hak hakiki berlakunya Allah telah menentukan. Kalau Allah telah menentukan pelang A, hak berlakunya pelang A, pelang B itu hanya catatan sajalah. Tapi kalau Allah telah menentukan pada azal, hak berlakunya hak pelang B lah. Hak yang berlakunya pelang A itu hanya catatan malaikat di Lauh Mahfuz sajalah. Mana hakiki tidak ada yang tergantung. Sebab apa? Ilmu Tuhan. Tuhan mengetahui segala-gala dengan pengetahuan yang meliputi. Mana kena join ketentuan iradah dengan ilmu, barulah kita kemah dalam masalah rukun iman yang ke-6. Tidak punah ranah. Kita fahamnya Allah menentukan baharu, Tuhan ubah pula, Tuhan tukar pula. Kita masalah kalau kita kehendak kita boleh tukar belaka.
Tapi rosak ni apa? Betul ilmu lah. Sebab apa dia kita tukar-tukar sekali gitu kali gini. Dan maklumat kita tak jelas. Dia terpaksalah gitu gini. Jadi kalau kehendak Allah gitu gini, di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ni ngaji nak kenal Tuhan ni. Kudrat, iradah, ilmu. Ilmu tu kena mati molek. Ni timbul macam-macam ni. Ada kata Tuhan nak tengok dulu. Tuhan nak tengok dulu. Sampai masa seseorang ni hubung silaturahim ataupun tidak, ataupun jenis berhibalah dengan orang. Kalau dihubung silaturahim, Tuhan akan tambah umur dia sikit lagi. Tapi kalaulah dengan umur yang Tuhan letak pada azal ni, cukup dah balah dengan orangnya, habis orang dah dibalahnya, padanglah, jadilah tambah. Umur ada tu pun dia akan nak balah dah. Dia kata Tuhan nak tengok dulu. Mana ilmu Tuhan yang mengetahui segala-gala? Mana iradah Tuhan yang telah menentukan segala-gala? Ini cakap balas ni bukan orang mayang bang duduk pialang ni, bukan ni. Orang yang ada title juga dalam agama. Boleh terfikir seumpama ni, Tuhan nak tengok dulu. Macam kita lah. Warna budak ni, anak ni warna ni, kita tengok kau dulu. Jangan cepat sangat kau keputusan. Kita tengok dulu. Sebab apa tengok dulu? Dan kita tak tahu benda yang akan berlaku akan datang. Sebab tu kena tengok dulu. Kalau dia buat benda baik juru, kita buat pesen tu. Kalau nampak juru, kita buat pesen lain pula. Kena tengok dululah. Tak boleh nak putusan awal-awal. Masalahnya apa? Kerana jahil. Kita jahil, tak tahu apa yang akan berlaku. Tiba-tiba Tuhan nak tengok dulu juga. Kejut dengar. Ni nak ngaji, nak kenal Tuhan. Ngaji sifat Tuhan tu biar faham molek. Bukan duk ngapa sifat 20. Baru ngapa saja tak jadi. Itu pergi pada iradat dan ilmu. Hak ni hak kudrah. Kudrah yang ta'alluq ia kudrah dengan mengada tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin atas muafakat iradahnya. Ta'alluq ia, ta'alluq kudrah. Kudrah mengada, kudrah meniada. Iradah menentu, iradah menetap. Ilmu mengetahui. Dengan sifat ilmu mengetahui. Dengan sifat basar melihat. Duk sebut gitu semua tu, kudrah mengada, kudrah meniada. Bukan pegangan tu. Bukan pegang kita kudrah mengada. Pegangan kitanya Allah, Tuhan yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Bukan kudrah yang mengadakan. Dia kata yang ta'alluq ia ta'alluq sifat kudrah, fungsi sifat kudrah ni dengan mengada meniada. Kalau kita kekah agak kudrat yang buat. Mengada tu kudrat yang mengada. Meniada tu kudrat yang meniada. Sekarang ni kudrat mengada ke Tuhan yang mengada. Supaya apa? Tuhan zat yang wajib ada. Kudrah sifat yang ada di Tuhan. Tuhan lain, kudrat lain. Tuhan zat yang wajib ada, kudrah sifat yang ada di Tuhan. Sekarang ni yang mengada ni kudrat ke Tuhan yang mengada? Hakikinya sebenar-benar Tuhan yang bersifat kudrat, yang mengada, yang meniada. Bukan kudrat yang mengada, yang meniada. Bukan kalau berpegang diri kudrat tu, zat kudrat, diri kudrat tu yang mengada, bukan Tuhan yang mengada, kafir pegangan. Dah kata kudrat mengada, itu di antara dipanggil isnad majazi, sandar kepada sifat. Tapi hakiki pegangan kitanya yang buat tu Allah, Tuhan yang buat. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tapi dah panjang cakap, kita syok pendek. Kudrat mengada tu pendek. Hak hakikinya Tuhan yang bersifat kudrah yang mengada, Tuhan yang mengada. Bukan sifat yang mengada. Macam contoh kita lah. Kita ada sifat kudrah. Sifat kudrah tu tenaga lah.
Yang buat kerja ni, kita ke sifat yang buat? Sifat yang buat dah. Kita duduk netang sudah. Ha? Mung kudrat, mungkin buat aku kudrat. Aku nak tidur sini je. Kita nak tidur. We kudrat awak buat. Dah. Yang buatnya kita. Tapi, kita mana yang boleh buat? Kita yang ada sifat kudrat. Kalau kita tak ada sifat kudrat, nak angkat tangan pun tak gerak, nak buat kerja mana? Kita nak buat ni kena ada sifat kudrat di kita. Tapi yang buatnya bukan kudrat. Yang buatnya kita yang bersifat kudrat. Ke mana? Oh, le ni kita geng kita kuat dah. Geng kita hok buat le ni, memang kita kata geng kita hok buat. Tapi sebenarnya buat bukan geng kita. Bukan tenaga kita buat. Kita yang buat. Macam contoh kalau alat lah. Alat. Bukan sifat alat. Contoh. Cangkul. Siapa yang menyangkul? Kita ke yang menyangkul? Ke cangkul tu yang menyangkul? Ni kira alat ni. Cangkul yang menyangkul. Oh, dah ada benda. Kita beli 10 batang. Tinggal kebun, kita balik sudah lah. Dah cangkul yang menyangkul? Tak. Kita yang buat. Kita yang menyangkul. Cangkul tu alat je. Tapi kalau tak ada cangkul, boleh menyangkul? Tak boleh. Tapi yang menyangkulnya, kita menggunakan cangkul. Bukan cangkul yang buat. Kalau cangkul yang buat, ada benda kita ya. Mana? Kita yang buat. Bukan tenaga kita buat. Tapi kita boleh buat pun, ada tenaga di tubuh kita. Itu kalau cerita hal makhluk. Jadi sekarang ni yang mengadanya Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrat. Tapi kalau kata kudrat mengada, iradat menentu, itu semua dia panggil isnad majazi. Letak kepada sifat, tapi hakiki pegangan kitanya Allah, Tuhan yang buat, Tuhan yang menentukan. Bukan sifat kudrat yang buat, bukan sifat iradat yang menentukan. Dia kata sifat kudrat buat, dia panggil isnad majazi. Macam itu sebut sama dia cakap adat tu lah. Makan ubat baik, terlampau nedo hilang penipala, cocok sejagung, sedap lah berasanya, boleh jalan dah. Misalnya, mu cakap warna tu obat Panadol cocok ni, Allah buat tu pegangan kita. Hakikinya gitulah. Dia cakap kata obat apa semua tu Panadol, itu dipanggil isnad majazi. Sandar kepada asbab zahir, hakiki pegang kitanya Allah yang buat. Tak ada salah cakapan seumpama tu. Baru cakapan isnad majazi dia panggil. Sama macam tadi. Kudrat mengada. Itu pun isnad majazi tu, bukan hakiki. Berpegang kudrat mengada tu kafir. Yang mengadanya Allah, Tuhan yang buat, bukan kudrat yang buat. Tapi Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrat. Bahayalah orang baca kitab tauhid. Kitab tauhid pun kata kudrat yang buat. Pegang kudrat kan. Kita tak boleh baca sendiri kitab tauhid ni, kena belajar. Yalah, kitab pun isnad majazi juga. Contoh kitab dan kitab tauhid. Seperti bulu yang ditiupkan oleh angin, mengikut kehendak angin. Dia misal Jabariyah. Dia kata bulu ringan bergerak mengikut angin tiup lah. Angin tiup ke atas lah dia. Angin tiup ke bawah lah dia. Angin bekas ke? Tu panggil isnad majazi. Kita tulis kata angin, itu isnad majazi, bukan hakiki. Tak yang pegang gitu. Sama juga kita kata kudrat yang mengada, isnad majazi. Kan salah pegang kan, tak jadi salah. Sebab itu tak boleh membaca sendiri kita tauhid. Kita kena belajar. Mana kalau kata kudrat mengada ke, iradat menentu ke, basar melihat ke, itu semua dipanggil isnad majazi. Hakikinya Allah yang mengada, Allah yang menentukan, Allah yang mengetahui, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Allah yang mendengar, bukan sama. Allah yang melihat, bukan basar. Allah mana? Allah yang bersifat dengan sama, mendengar. Allah yang bersifat dengan basar, melihat. Tapi mendengar melihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandar kepada sifat, dia panggil isnad majazi. Sandar sementara kepada sifat, tapi hakikinya yang mengada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrat. Kira-kira kita masih lagi duduk part yang samalah. Yang takluk ia kudrah dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan mungkin atas
mafakat iradahnya, artinya tiada mengada oleh Allah akan satu mungkin, melainkan atas sifat, atas kelakuan yang ditentu akan dia akan satu mungkin oleh iradahnya, iradah Allah Subhanahu wa taala dengan menentu oleh iradahnya. Iradah yang menentu, dah yang menentu adalah Allah yang bersifat dengan iradah, bukan iradah yang menentu. Sana pada iradah dipanggil isnad majazi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.